Rumah paling seram di dunia telah menawarkan wang sebanyak $20,000 kepada siapa-siapa yang dapat menamatkan tour di seluruh kawasan rumah hantu. Assalamualaikum, hai. Selamat datang ke channel Lokman Chapter. Dan hari ini Lokman nak cerita kisah seram yang berlaku di San Diego, California, Amerika Syarikat. Tempat ini merupakan tempat terletaknya rumah hantu yang paling seram di dunia. Okey, cerita dia macam ni. Rumah hantu ni diberi nama McCamey Manor, terletak di San Diego dan merupakan milik keluarga Russ McCamey. Disebabkan Russ McCamey menawarkan sejumlah wang yang besar kepada sesiapa yang berjaya menamatkan pengembaraan rumah hantu tersebut, dapat ramai peserta yang menunggu giliran untuk mencuba nasib yang semestinya malang. Okey, menurut sumber, sebanyak 24,000 permohonan yang telah diproses oleh pemilik rumah hantu McCamey Manor. Korang yang nak masuk dalam rumah hantu ni mesti kena tanda tangan surat terlebih dahulu. Macam surat bersedia tanggungjawab risiko setebal 40 muka surat, guys. Yang dapat masuk pula hanya 21 tahun ke atas saja. Kira macam surat perjanjian lah. Dan wajib menjalani pemeriksaan kesihatan dahulu, guys, untuk buktikan yang mereka ni betul-betul sihat. Nak masuk dalam tu pun cuma 2 orang sahaja yang akan dibenarkan dalam satu-satu masa. Maknanya dalam satu scene tu 2 orang je yang boleh masuk. Tu yang buat lagi seram tu. Kita tengok orang sebelah, member sebelah tengok kita balik. Yang paling berani pun mau jerit tak berhenti ni. Lepas tu korang akan ronda dalam rumah hantu ni dalam masa 10 jam. Lama tak lama? Lama tak lama? Lama tak? Sepanjang 10 jam, apa yang berlaku pada kita semua ni akan dirakam oleh Russ McCamey, iaitu pemilik rumah hantu itu sendiri. Sebenarnya rumah hantu ini merancang untuk menguji dan mencederakan korang secara fizikal dan psikologi. Orang yang masuk dalam rumah hantu ni akan merasa ketakutan yang melampau. Mungkin juga akan merasa kesakitan. Serius lah. McCamey Manor juga akan dipaparkan dalam siri dokumentari Netflix yang bertajuk Dark Tourist. Sebuah program yang menunjukkan wartawan David Farrell berkunjung ke lokasi-lokasi pelancongan berhantu dan luar biasa di seluruh dunia. McCamey Manor bebas dikunjungi oleh sesiapa yang berani mencuba pengalaman yang menggerunkan yang mengambil masa yang sangat lama. Okay, tak apa, Lokman akan ceritakan lagi apa yang menakutkan sangat dalam rumah ni. Banyak jugalah kisah-kisah yang telah diceritakan pasal rumah hantu ni. Dia bukan cuma menyeramkan je, tapi dalam ni juga akan rasa sangat menyeksakan bagi mereka yang dah pernah bersetuju untuk masuk ke dalam rumah hantu ni. Tapi kisah ni kita jarang dengar lah kan. Sebabnya mereka yang keluar je daripada rumah ni akan dilarang untuk menceritakan pengalaman diorang kepada semua orang. Kenapa pula diorang nak rahsiakan benda ni kan? Kira mungkin diorang ni nak jaga nama baik rumah hantu ni lah kot. Yelah, kalau ramai yang dah tahu, mesti diorang tak setuju nak masuk dalam rumah ni. Betul tak? Semua ni sangat misteri, guys. Hanya orang yang bersetuju nak masuk je yang tahu apa yang berlaku dekat dalam. Diorang ni pun tak tahu apa yang akan jadi pada diorang nanti. Tapi apa yang lebih menarik lagi, di dalam rumah ni juga ada macam-macam watak hantu yang diorang buat. Yang lebih menakutkan lagi bila hantu tu kejar, mengejar dan tangkap. Dan hantu-hantu tu juga akan mencederakan mereka yang berada dalam rumah ni. Ni dah kes naik pula dah ni. Mereka akan mencederakan korang bukan calang-calang, babe, tetapi terlalu teruk sampai boleh cedera parah. Oh, jadi sekarang ni barulah orang faham
Apa sebabnya dari awal diorang dah suruh siap-siap sign surat ambil risiko sebelum kita masuk? Apa-apa semua atas tanggungjawab kita sendiri, guys. Tapi ada seorang ni, dia dah melalui semua ketakutan yang ada dalam rumah hantu ni, and dia dah ceritakan dan bongkarkan apa yang ada dalam rumah hantu ni. Apa yang dah diceritakan, mereka akan berada di dalam sebuah bilik. Bilik ni penuh dengan ular dan labah-labah. Macam tarantula tu yang paling berbisa, laba-laba paling berbisa tu. Bukan yang kecil-kecil anak macam kat Malaysia ni kan. Sepanjang 10 jam ni, pengunjung akan ditutup mata. Diorang akan tape kepala mata diorang tu dengan masking tape yang tebal tu. Diorang juga akan dibaling dan disiram dengan darah palsu. Mungkin ada bau-bau hanyir sikit lah. Mungkin darah ayam ke, darah itik ke, macam tu lah. Dan ditanam di dalam tanah, guys. Ditarik, ditolak. Lepas tu diorang akan dikunci di dalam peti. Diorang yang masuk ke dalam rumah hantu ni juga dipaksa untuk masuk ke dalam satu keranda. Lepas tu diorang akan tutup keranda tu dan di dalam waktu yang lama, guys. Bayangkanlah orang yang dalam keranda tu akan direndam di dalam darah. Lepas tu diorang akan dipaksa makan makanan yang sangat-sangat menjijikkan. Macam makanan yang dah busuk dan ulat-ulat, macam cacing ke, macam-macam lagi lah. Korang sanggup ke? Ada juga mereka yang keluar dari rumah hantu ni akan mengalami tulang yang patah, trauma mental, lebam di kanan kiri badan kan, kaki, dan muka yang bengkak-bengkak. Maccabi Manor ni dah diiklankan sebagai hantu yang melampau. Padahal sebenarnya bukan rumah hantu pun. Rumah hantu ni sebenarnya adalah ruang penyiksaan yang disamarkan. Mereka akan melakukan pemeriksaan untuk mencari orang yang paling lemah, paling mudah dimanipulasi untuk menghantui mereka. Siapa yang dah masuk ni tak senang-senang untuk diorang dapat keluar, guys. Seorang lelaki ni diseksa dengan teruk sampaikan dia pingsan beberapa kali. Pekerja kat situ akhirnya berhenti menyeksa sebab diorang sangka diorang dah membunuh lelaki tersebut. Kalau diorang ni nampak kita ni elok je buka mata, memang tak berhentilah diorang akan seksa dan seksa kita. Ada juga mereka yang nak melepaskan diri tu menawarkan wang yang banyak kepada pekerja-pekerja Maccabi Manor. Tetapi itu semua tidak berjaya. Cara alasan yang digunakan Maccabi Manor untuk tidak terima duit tu adalah sebab diorang cuma nak merakamkan dari apa yang dia dah buat ke atas pelanggan-pelanggan diorang tu. Rakaman orang-orang menangis, rakaman orang muntah, rakaman yang orang yang mengalami gangguan mental yang seksa, dan disebabkan dari keganasan yang telah dilakukan oleh diorang tu sendiri. Mangsa juga sebenarnya boleh mati, guys, atau terkena stroke, alami kecederaan otak dan macam-macam kecederaan lain lagi yang boleh terjadi disebabkan lawatan ke rumah hantu Maccabi Manor. Apa yang diorang buat ni sebenarnya diorang menganggapkan itu adalah satu kepuasan daripada membahayakan orang. Ish, betul-betul kejam ni, guys. Tak ada belas kasihan langsung. Sejak daripada pembukaan rumah hantu ni sampailah ke hari ini, tak ada seorang pun pengunjung yang berjaya menghabiskan tour di seluruh kawasan rumah hantu ni. Mungkin ramai yang bersemangat nak cuba kan. Yelah, kalau berjaya pusing habis satu rumah ni, korang akan dapat 20,000 USD. Tapi sebelum tu, korang kena tahu dulu keadaan rumah hantu ni. Kawasan rumah hantu ni sangat-sangatlah luas. Kerana ini adalah rumah agam. Rumah ni ada bahagian bawah tanah sekali, guys. Sebab tu ia kena ambil masa yang agak lama, iaitu dalam 10 jam. Mereka menceritakan antara bentuk-bentuk seksaan yang dikenakan oleh watak jahat dalam rumah hantu ni, guys. Macam diorang akan cabut gigi secara paksa, dipakaikan tatu secara paksa, kuku dicabut, dan banyak lagi lah. Semua yang mengeri-ngerikan dan menyakitkan
peserta tu sendiri. Satu lagi, petition telah dibuat dan sampai sekarang dah dapat 40,000 tanda tangan. Petition ini akan mendesak kerajaan supaya menutup terus rumah hantu McCamey Manor yang dianggap sebagai pusat seksaan dan bukan lagi tempat pelancongan. Sebab itulah mereka sanggup bagi duit kepada sesiapa yang berjaya pusing seluruh kawasan rumah hantu ni sampai habis, sebab mereka tahu tak ada seorang pun yang akan berjaya. Gila betul lah. Ada tak siapa yang berani? Tolong? Ada tak siapa yang berani? Berani? Okey. Lokasi asal rumah hantu ni di San Diego, California telah pun ditutup dan akhirnya berpindah ke salah satu lokasinya di Tennessee. Jadi fikir-fikirkanlah, kalau korang nak sangat 20k tu, memanglah USD, tapi 20k tu nak sangat, korang akan rasa dia punya seksa dia ni. Baik, tak payahlah, duduk rumah tengok TV lagi baik. Okey, sampai sini saja Lokman nak ceritakan pada video kali ni. Jangan lupa saksikan video-video yang lagi menarik pada chapter-chapter yang seterusnya. Okay, see you soon. Bye.